Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar Part Progresif, Part PKA dan Part Aktif. Okey, so semalam cikgu dah ajar tentang nilai pH, macam mana nak kira. Ingat jika ada masalah, tak tahu, tak ada masalah, tanya je. Yang penting tengok video tu berkali-kali untuk faham. Kalau dah berkali-kali tengok tak faham juga, it's okay, boleh tanya cikgu tak ada masalah. Okay, now hari ni kita sambung 6.3 kekuatan asid dan alkali. Ingat, asid dan alkali ada yang kuat, ada yang lemah. Okay, kita akan tengok apakah maksud asid kuat, asid lemah dan alkali kuat dan alkali lemah. Kita tengok pada bahagian asid dahulu. Apa maksud dia asid kuat? Okay, sebelum cikgu nak cakap pasal apakah itu asid kuat, definisi dia. Definisi asid kuat, asid lemah is very important. Dia memang definisi yang boleh ditanya dalam SPM dan banyak kali soalan ni keluar. Sebelum kita nak tahu definisi asid kuat, asid lemah, kita recall balik apakah maksud asid. Apakah maksud asid tu sendiri? Ingat tak cikgu cakap? Apa maksud asid mesti kena ingat dan kepala otak. Dan sebenarnya it's very easy. Dah buat latihan dah. Siapa buat latihan dia memang tahu. Yang di latihan pun beberapa kerat je lah yang hantar kan. Okay. Maksud asid ialah, apakah itu asid? Asid tu benda, bahan kimia yang mengayon. Mengayon ni very important. Mengayon dalam mana? Ingat dia cakap dalam air je dia tunjuk sifat dia kan. Air untuk apa Dia dah mengayon tu untuk menghasilkan ion. Okay, asid ion apa? Yes, hidrogen. Kalau hidrogen asid lah maksudnya ciri-ciri dia. Okey. Ini maksud asid. Maksud asid secara keseluruhan bahan kimia yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okay, itu asid secara keseluruhan. Now we go to asid kuat tu apa? Okay, tengok kat sini. Apakah itu asid kuat ya? Okay, asid kuat tu apa maksud dia? Sekejap ya. Alright, asid kuat ni dia kata asid. So perkataan asid permulaan definisi kita kena guna perkataan asid lah. Asid kuat ni ialah asid. Tapi tadi asid, apakah maksud asid? Bahan kimia. Faham tak? So dah memang tanya apa itu asid kuat. So perkataan permulaan kita kena gunakan asid. Asid yang mengayon lengkap. Mengayon secara lengkap. Mengayon lengkap menjadi secara lengkap. Sama je maksud dia boleh. Mengayon secara lengkap. Still lagi dalam air. Untuk apa? Untuk menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan yang tinggi. Faham tak? Alright. Asid kuat. Asid kuat bermaksud asid yang mengayon secara lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay. Of course, dia tetap juga mengayon dalam air. Tapi kalau dia kuat, dia ion lengkap. Okay. Untuk apa? Untuk of course still lagi hasilkan ion hidrogen. Tapi yang macam mana? Kepekatan dia tinggi. Okay. Kepekatan tinggi itu maksud apa? Maksudnya banyaknya ion hidrogen. Memang banyak dan tinggi lah kepekatan dia. Dah banyak ion hidrogen, tinggi lah kepekatan dia. Faham Okey. So dia kata apa? Asid hidroklorik ialah asid kuat. Okey, actually apa contoh-contoh asid kuat? Asid mineral asid kuat Yang macam cikgu bagi tadi yang hari tu contohnya HCl. Ini asid kuat tau. H2SO4. Ni asid kuat. HNO3. Ni contoh asid kuat. Okey? Ingat ini contoh-contoh asid kuat. Alright, semua molekul hidrogen klorida yang okey, ni contoh untuk HCl. Semua molekul hidrogen klorida yang larut dalam air mengayon lengkap kepada ion hidrogen dan ion klorida. Maksudnya macam ni. HCl ni bila kau masukkan kat dalam air, kau campurkan dengan air, dia mengayon secara lengkap. Semuanya akan jadi ion. Ion apa? Ion hidrogen dan ion klorida. Ion hidrogen. Takkan nak kita tak boleh lah kan. Ion klorida. Maksudnya bila lah dalam bekas tu ialah ion awak masukkan HCl, okay, hidrogen klorida, dia akan jadi asid hidroklorik. So maksudnya kat dalam satu bekas tu, kalau dia ni adalah kandungan dia asid hidroklorik, dalam bekas tu, semuanya akan jadi H+, Cl-. H+, Cl-. Dia pergi jalan-jalan. H+, Cl-. Dia jalan-jalan ni dalam bentuk H+ dan Cl- saja. Faham tak? Semuanya H+ dan semuanya jadi Cl-. Hanya H+ dan Cl- je kat dalam lautan tu. Sebab semuanya mengayon. Samalah juga kalau lah awak guna H2SO4. Kan? Awak akan hasilkan apa? H+, SO4, 2 negatif. H+, SO4, 2 negatif. H+, SO4, 2 negatif. Macam tu. Samalah juga dengan asid nitrik. Okay?
Semuanya adalah ion. Boleh nak cakap kan. Maksudnya kalau kat sini ion sulfat dan juga ion hidrogen. Itu untuk asid kuat. Okey, dia apa sekali lagi asid kuat? Asid yang mengion secara lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itu asid kuat. So we go to the next one. Asid lemah pula. Okey, asid lemah apa yang membezakan dia dengan asid kuat? Okey, awak tengok ni. Asid lemah ialah asid yang mengion secara separa. Okey, separa dalam air, masih dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah lah. So, kalau lemah ni, ion hidrogen dia punya kepekatan rendah. Okey, kenapa? Sebab dia mengion secara separa. So, apa beza dengan asid kuat? Asid kuat mengion lengkap, semua jadi ion. Tapi, asid lemah, separa je jadi ion. Separa tu bukan maksud separuh. Maksudnya separa tu ada beberapa bahagian, beberapa peratus. Kita tak boleh nak cakap, depends on that acid. Okey, so apa contoh? Okey, sekarang ni kita definisi asid lemah. Asid lemah ialah asid yang mengion secara separa. This one is very important. Mengion secara separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, yang rendah. Alright. So apa okey, dia bagi contoh macam ni lah. Asid etanoik CH3COOH. Ialah asid lemah. Selain itu asid lemah, okey. Molekul asid, cikgu bincang etanoik dulu lah. Molekul asid etanoik mengion secara separa dalam air kepada ion hidrogen dan ion etanoat. Molekul asid etanoik masih wujud. Okey, maksudnya macam ni. Asid etanoik dia punya formula CH3COOH kan. Bila dia mengion dalam air, awak masukkan dalam air lah maksudnya kan. Dia akan jadi CH3COO negatif tambah H+. Okey. Macam ni. Kalau asid lemah, H dia selalunya kat belakang. Kita akan pisahkan pada bahagian ni. Macam contoh asid kuat tadi HCl kan. Kita pisahkan dia macam ni. H kat depan ni asid, selalunya H kat depan asid kuat. Tapi selalunya asid lemah ialah H kat belakang. So dia pisahkan kat sini. Inilah dia ion etanoat yang ni. Okey. Ni H+ lah. Alright. Ni ion etanoat nama dia. Okey. Selain tu apa? Selain etanoik asid, metanoik asid, propanoik asid, banyak lah. Tapi peringkat awak ni awak ingat etanoik asid je lah. Form 5 tu awak akan belajar lagi. Okey. So dia akan pecah secara. Awak tengok anak panah yang saya buat ni. Tengok anak panah yang cikgu buat ni, anak panah yang macam berbalik, betul tak? So kenapa berbalik? Kerana sebabnya dalam satu bekas ni, okey, ni bekas ni awak letak asid etanoik Dalam bekas ni, yes, bila dah campur dengan air, dia akan jadi, dia akan mengion menjadi ion etanoat, ada ion hidrogen, ion etanoat semula, ion hidrogen kan, berjalan-jalan. Tapi masih juga ada molekul asid etanoat itu sendiri. Ada yang tak pecah, ada yang tak mengion. Ada yang tak mengion. Tapi ada yang mengion. Ada yang mengion. Faham tak? So that's why dia punya anak panah berbalik, kerana dia nak bagi tahunya bukannya semua mengion, separa saja yang mengion. Itulah yang menjadikan dia asid lemah. Okey. So selalunya asid lemah ni ada kat dalam makanan, buah-buahan. That's why lah contohnya apple. Apple juga bersifat acidic Apple, orange yang you tahu kan. That's why makan tak ada masalah. Tapi kalau you ambil lebih-lebih, you akan mengalami sakit perut, cerit-berit. Sebab dia asid lemah is okay for you to eat. Macam cuka yang kita guna dalam masakan kan, okay. Tapi kalau berlebihan, dia akan datangkan kesan yang tidak baik. Okay, faham Itu maksudnya dia mengion secara separa. Okay, harapnya faham lah. Okay, selain asid etanoik, apa lagi asid? Okay. Awak pernah dengar asid fosforik kan? Asid fosforik kan? Okay, H3PO4, kita ada bincang itu. Yang ni juga di bawah kategori asid lemah okay, ini special sikit. Yang ni walaupun H dekat depan, dia tetap asid lemah. Macam tu. Okay, biasalah kan. Benda-benda kecil ni bukan semua satu benda yang sama aja. Cikgu cakap kalau H kat belakang je lemah ni, H kat depan. Suka hati dia lah, kadang-kadang menjadi macam tu. Tapi kebanyakannya, okay. Now, we go for, okay, kita tengok lagi. Masih lagi dia kata asid lemah. Okay, actually, awak kata tengok, kalau awak tengok lensa kimia ni, dia kata kan, ion hidrogen yang terhasil akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk hidrosonium ion. Ingat tak hidrosonium ion tu cikgu dah pernah cerita kan macam mana asid kan? Asid dia kalau dia dah mengion, yang H+ tu akan bergabung dengan air untuk menghasilkan ikatan latih dengan air So
hidroksinik ion terbentuk lah. Yang ni awak tengok balik yang sebelum ni ada saya ajar. Tak ada benda yang ni, hanya pemberitahuan Okey. So yang ni yang cikgu dah terang lah ni. Okey, dia panah berbalik ni. Panah berbalik ni menunjukkan masih lagi ada molekul asid etanoik untuk asid lemah lah Okey, tak ada benda pun, yang tu sama je apa yang cikgu terang tadi. Okey, now itu asid dah settle. Now we go for alkali. Alkali actually benda yang lebih kurang sama je macam asid. Okey. So before we go for what is weak alkaline and strong alkaline, kita tengok dulu apakah maksud alkali. Okey. Secara general ni. So alkali, apa maksud alkali? Alkali ialah bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, kalau ada OH minus maksudnya benda tu alkali lah dia. Kan? So inilah bahan kimia yang mengion dalam air, sama juga macam asid mengion dalam air. Tapi yang ni untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, so dah tahu apa maksud alkali secara generalnya. Maksudnya kalau kau nak jadi alkali, kau mesti kena ada OH tu. Faham tak? So now, apakah itu alkali kuat? Okey, alkali kuat tu apa? So alkali kuat ialah alkali, perkataan depan ni alkali, dah kau tanya pasal alkali kuat kan? Alkali lah. Okey, yang mengion secara lengkap, sama juga macam asid kuat. Okey, di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Sama macam asid tadi, cuma asid hasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Yang ni hidroksida, ion hidroksida yang tinggi. Faham? Okey, so contoh dia natrium hidroksida, dia bagi NaOH ialah alkali kuat. Semua natrium hidroksida yang larut dalam air mengion secara lengkap kepada ion natrium dan ion hidroksida. Okey, selain NaOH, LiOH juga alkali kuat. KOH juga alkali pula. Mendalah ni benda lithium hidroksida. Tulis benda tak cikgu cakap ni. Tak pernah dengar kokoh ni benda. Kalium hidroksida. Ni antara alkali kuat. Peringkat awak ni banyak kena tanya ni je. Okey, so apa maksud dia alkali kuat tu? Maksudnya dia mengion secara lengkap. Semuanya jadi ion. Maksudnya semuanya jadi ion. Maksudnya macam ni. Kalau saya lukiskan, yang ni adalah satu bekas ni. Contohnya NaOH lah kat dalam ni ada NaOH. Semuanya akan jadi Na plus OH minus. Na plus OH minus. Na plus OH minus. Dia berjalan je kat dalam larutan ni kan. Aqueous ni kan. OH minus Na plus. Okay. So maksudnya sekarang ni, kalaulah saya ambil contoh NaOH, bila dia dimasukkan dalam air bercampur dengan air, dia akan menjadi Na plus dan juga OH minus. Contoh kalau saya ambil LiOH, kalaulah dia mengion dalam air, dia akan jadi Li plus tambah OH minus. KOH, K plus tambah OH minus. Faham tak? Semuanya mengion. Tak ada molekul dia, semuanya ion sebab dia alkali kuat. Okay, kita tengok pula alkali lemah. What is weak alkali? Alright. So, tengok alkali lemah. Of course dia alkali. Alkali yang macam mana? Mengion secara separa saja. Sama juga macam asid lemah tadi. Di dalam air, of course, untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah dan mengion secara separa, tak banyaklah ion hidroksida dia. That's why lah kepekatan ion hidroksida dia rendah. Yang dia bagi contoh apa? Larutan amonia. Okey, ialah alkali lemah. Okey, so awak tengok ni kalau amonia campur dalam air, macam mana, apa yang terbentuk? Tengok, ini adalah persamaan dia. Okey, amonia tambah dengan air, anak panah berbalik, dia akan jadi, yang ni apa benda? Ion ammonium. Okay, yang ni cikgu pernah cerita kan. Dan juga satu lagi yang dihasilkan ialah ion hidroksida. Okay, ion hidroksida ni lah memberikan ciri-ciri alkali kepada amonia. Tetapi ion hidroksida dia kepekatan dia rendah. Sebab separa saja. So apa maksudnya cikgu? Okay, let's say cikgu lukislah dalam satu larutan amonia tu kan. Okay, dalam satu larutan amonia tu, amonia bila tercampur air, ada yang jadi ion ammonium. Okay, ada ion ammonium dengan ion hidroksida. Tapi masih juga ada lagi molekul amonia tu sendiri jalan-jalan. Sebab apa masih ada? Sebab dia ni hanyalah
alkali lemah. So maksudnya masih ada lagi dia punya molekul. Faham ke tak? Macam itulah, senang je. Okey, jangan fikir susah-susah. Okey, so alkali lemah awak ingat amonia Okey. Darjah penceraian asid dan alkali. Apa maksudnya darjah penceraian? Maksudnya darjah pengayonan lah. Penceraian ni maksudnya pengayonan lah Okey. Ni penceraian ni maksudnya pengayonan. Okey. So, asid kuat. Dia mengayon lengkap dalam air. Macam kita terang tadi. Hasilkan kepekatan ion hidrogen tinggi. Yes. So, maksudnya darjah penceraian dia, darjah pengayonan dia adalah tinggi lah. Okey, tapi dia memberikan nilai pH yang lebih rendah. Sebab kita tahu dia ni 0 sampai 6 kan. Kalau alkali kan. So, lagi tinggi darjah penceraian, lagi tinggi kekuatan asid, lagi rendah nilai pH. Okay. Tapi asid lemah pula, dia mengayon secara separa dalam air. Of course, bila dah separa, sikit je lah ion hidrogen yang terhasil. Rendahlah kepekatan dia. So, it means that darjah pengayonan atau darjah penceraian dia adalah rendah dan nilai pH dia tinggi. So, kalaulah dia kat sini, okay, kalaulah asid lemah ni, dia berada kawasan ni, dekat-dekat 6 ni. So, lagi rendah nilai asid tu, lagi kuat asid tu. Lagi tinggi nilai asid tu, lagi lemah asid tu. Tapi macam mana pun asid 0 sampai 6 je. Tak boleh lebih 7. Tak boleh lebih 6. Okay. Alright. Next. Okay. Now, kita tengok pula alkali kuat dengan alkali lemah punya darjah penceraian. Saya ulang sekali lagi, penceraian ni maksudnya pengayonan. Okay. Pengayonan dia. Alright. Of course, alkali kuat sama juga dengan asid kuat. Mengayon secara lengkap dalam air. Menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Sebab dia alkali ion hidroksida. So, darjah penceraiannya juga adalah tinggi. Nilai pH dia pula tinggi. So, it means that kalau alkali, kita tahu alkali adalah daripada 8 ke 14. Betul tak? So, kalau dia alkali kuat, dia bahagian sini. Dia bahagian nombor dia lebih besar. Alright? Tapi alkali lemah pula macam mana? Of course, dia mengayon secara separa. Bila dah mengayon secara separa, dia punya kepekatan ion hidrogen mesti rendah. So, maksudnya darjah penceraian dia rendah lah. Dan nilai pH dia juga rendah. So, daripada 8 ke 14, dia punya tempat adalah kawasan ni. So, kalau alkali tu kuat, tinggi nilai dia. Alright. Okay, so itu saja alkali kuat dengan alkali lemah. I think it's quite simple saja Awak jangan nak faham tu over-over sangat. Macam nak, kenapa jangan banyak persoalan yang tak perlu dipersoalkan. Senang je, alkali lemah, alkali kuat, itu je awak kena faham dalam beberapa contoh tu. Okay, kenapa kena belajar pasal asid kuat dengan alkali kuat, alkali lemah, asid lemah ni? Sebab untuk kau punya kehidupan. Maksud kehidupan, kalau terjumpa benda-benda ataupun makan satu benda, tiba-tiba awak rasa sakit perut, awak tahu kenapa. So, awak tahu nak ambil apa. Awak tengok, dia punya pH ni rendah sangat lah, bahaya ni. Kalau kena tangan, kena cuci habis-habis ni. Yes. Okay, so ada orang pula macam tengok asid etanoik, tengok asid yang oink belakang tu, lepas tu cuka-cuka, dia tahu berasid. So, bila terkena tangan, taklah dia macam kena terus pergi emergency ke apa. Sebab dia tahu itu hanyalah asid lemah. Tindakan aku kena boleh buat apa. Itu adalah ilmu. Maksudnya, that's why you have to learn. Because chemistry ialah kehidupan seharian saja anak-anak, tak ada benda pun. Okay, so, tanggungjawab dan tugas awak, uji kendiri 6.3 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa-apa masalah, boleh DM cikgu terus. Cikgu tak ada masalah. Balas. Dan jangan lupa tinggalkan nama anda di ruang komen untuk saya ambil kedatangan pada hari ini. Tinggalkan nama anda pada ruang komen. Siapa yang tak boleh mengomen, tak ada masalah Google account dia ke whatsoever, PM saya dan bagi tahu saya. Okey, jangan senyap saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.